Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Atika binti Abdul Manaf. Nombor matrik saya 289189. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai apa itu gaji minimum. Gaji minimum membawa maksud gaji yang diberikan oleh majikan pada tahap minimum tanpa mengira mana-mana sektor, tanpa mengira pelbagai faktor termasuk jantina, kelulusan, bidang dan sebagainya. Kita beralih pula kepada objektif dasar gaji minimum. Antaranya ialah memastikan setiap keperluan asas pekerja dan keluarga mereka dapat dipenuhi. Yang kedua, memberikan perlindungan sosial yang mencukupi kepada semua pekerja. Yang ketiga, menggalakkan industri untuk meningkatkan rantaian pengeluaran global dengan melabur dalam intensif teknologi dan meningkatkan produktiviti buruh. Dan yang terakhir sekali, mengurangkan kebergantungan negara kepada pekerja asing yang tidak mahir. Seterusnya, saya Madiha binti Muhammad Mokhtar, nombor matrik 289064. Saya akan menerangkan tentang perubahan kadar gaji minimum yang telah dilaksanakan di Malaysia. Yang pertama ialah Perintah Gaji Minimum 2012. Kadar yang telah ditetapkan ialah RM900 sebulan bagi Semenanjung Malaysia dan RM800 sebulan bagi Sabah dan Sarawak. Ianya telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2013 ke atas majikan yang mempunyai lebih daripada 5 orang pekerja ataupun majikan yang menjalankan aktiviti profesional yang telah ditentukan oleh Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia (MASCO). Bagi majikan yang tiada dalam kriteria ini, pelaksanaan perlu bermula pada 1 Julai 2013. Yang kedua ialah Perintah Gaji Minimum 2016. Kadar yang telah ditetapkan ialah RM1,000 sebulan bagi Semenanjung Malaysia dan RM920 sebulan bagi Sabah dan Sarawak. Ianya telah berkuat kuasa pada 1 Julai 2016. Kenaikan ini dibuat berikutan kos sara hidup yang kian meningkat di Malaysia. Yang ketiga ialah Perintah Gaji Minimum 2018. Perintah ini telah diseragamkan ke seluruh negara dengan kadar RM1,050 sebulan. Perintah Gaji Minimum 2018 ini telah diwartakan pada 16 Oktober 2018 dan telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019. Tiada pengecualian dibuat dikenakan pada mana-mana industri, saiz syarikat atau organisasi mahupun jenis pekerjaan kecuali pekerja domestik seperti tukang kebun dan pembantu rumah. Yang keempat ialah Perintah Gaji Minima 2020. Kadar yang telah ditetapkan ialah RM1,200 sebulan bagi pekerja di kawasan Majlis Bandaraya atau Majlis Pemandaran dan RM1,100 selain daripada kawasan ini. Perintah ini berkuat kuasa pada 1 Februari 2020. Manakala pekerja yang tidak mempunyai gaji pokok yang hanya dibayar mengikut tugasan atau komisen, kadar yang perlu dibayar juga tidak kurang daripada RM1,200 sebulan. Dan yang terakhir sekali ialah Perintah Gaji Minimum 2022. Kadar yang telah ditetapkan ialah RM1,500 sebulan. Pelaksanaan perlu bermula 1 Mei 2022 ke atas majikan yang mempunyai 5 atau lebih orang pekerja dan majikan yang menjalankan aktiviti profesional yang telah ditentukan oleh MASCO. Bagi majikan yang tiada dalam kriteria ini, pelaksanaan perlu bermula pada 1 Januari 2023. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan kawan-kawan. Saya Amira Suhaila, nombor kad matrik 089007 akan membentangkan tentang tajuk faktor perubahan gaji minimum. Di sini, pengalaman Malaysia mencadangkan perubahan gaji minimum adalah baik untuk rakyat. Golongan ini juga selalunya merupakan pekerja daripada kumpulan yang sering terpinggir dalam golongan masyarakat seperti pekerja belia dan khususnya wanita. Mereka mungkin tidak mempunyai kuasa tawar-menawar untuk menuntut gaji yang lebih tinggi tanpa campur tangan kerajaan secara langsung. Pada pandangan saya, faktor-faktor perubahan gaji minimum adalah mengikut peredaran masa dan teknologi juga adalah salah satu sebab kenapa gaji minimum mempunyai perubahan. Kos sara hidup juga semakin meningkat dari masa ke semasa. Jadi dengan itu kerajaan bersetuju untuk merubah gaji minimum
dengan meletakkan paras yang lebih adil untuk semua para pelajar lepasan universiti ataupun diploma dapat mencari kerja yang sesuai dengan bidang mereka dan kelayakan yang mereka minta. Atau secara inisiatif yang lain bagi kerajaan swasta khususnya, selalunya majikan akan meletakkan target iaitu KPI pada setiap seorang pekerja itu ataupun dalam kaedah komisen. Jika selalunya salah satu itu akan menjadikan pekerja itu lebih mudah untuk mencapai target dan mudah untuk mereka meningkatkan lagi gaji bulanan mereka. Syarikat swasta maupun kerajaan selalunya akan menaikkan gaji tahunan setiap tahun. Jadi pada permulaan normal untuk merasa risau, dan pada tahun kedua dan ketiga selalunya akan dinaikkan gaji, walaupun sedikit selalunya akan dinaikkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rizal bin Zabah 289-110 akan menerangkan mengapa gaji minimum ini perlu diselaraskan di dalam negara kita. Baiklah, yang pertama adalah sebagai salah satu cara untuk menarik minat warga tempatan untuk bekerja di dalam sektor-sektor yang kebiasaannya didominasi oleh pekerja asing, seperti misalnya dalam sektor pembinaan dan juga pertanian. Yang kedua pula adalah bagi mengurangkan kebergantungan negara untuk mendapatkan tenaga daripada luar negara. Yang ketiga pula adalah seiring dengan kepesatan ekonomi negara pada masa kini, produktiviti para pekerja dapat ditingkatkan lagi dengan pendapatan gaji yang lebih tinggi. Yang seterusnya adalah untuk mengurangkan kebergantungan rakyat terhadap bantuan yang akan diberikan oleh pihak kerajaan. Dan yang terakhir pula adalah bagi membantu meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK. Ianya dapat dilihat apabila semakin tinggi gaji yang diterima, ianya akan dapat membantu pengaliran wang tunai dalam negara apabila rakyat akan berbelanja lebih tinggi daripada kebiasaannya. Sekian, terima kasih. Kita beralih pula kepada kesan positif gaji minimum. Antara kebaikannya ialah mengurangkan masalah guna tenaga buruh manusia yang mengganggu, terutama dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri. Masalah pengurangan guna tenaga dalam kalangan rakyat tempatan dapat membawa kepada pekerja asing untuk memenuhi kekosongan jawatan yang ditawarkan kepada mereka. Hal ini kerana gaji minimum yang ditawarkan dapat menarik minat lebih ramai individu yang mengganggu untuk mula bekerja. Oleh itu, ia membawa kesan positif kepada pembangunan negara dalam sektor awam dan juga swasta. Yang kedua, meningkatkan lagi tahap produktiviti pekerja dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan sehingga mencapai piawaian antarabangsa. Ini bermaksud penetapan gaji minimum menjadi pendorong untuk memastikan produktiviti pekerja menjadi lebih berkualiti dan terus bagi mengurangkan kebergantungan pekerja terhadap bantuan kerajaan. Impaknya, apabila pekerja meninggalkan sesebuah syarikat, ini mengurangkan produktiviti dan kerajaan terpaksa mencari dan melatih semula tenaga kerja yang baru yang melibatkan kos yang tinggi. Jelaslah bahawa peningkatan produktiviti dalam kalangan pekerja dapat mengauk keuntungan kedua-dua belah pihak dan juga dapat meningkatkan gaji setiap pekerja. Yang terakhir sekali ialah mampu membela nasib golongan berpendapatan rendah yang sering ditindas dan diberikan layanan buruk sebelum ini. Hal ini kerana majikan tidak seharusnya melewat-lewatkan peningkatan gaji kerana gaji minimum yang telah ditetapkan kerajaan ini memerlukan pekerja untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Majikan perlu mensutur semula operasi mereka bagi mengatasi masalah majikan yang kerap mempergunakan pekerja. Oleh itu, pihak majikan perlulah menghargai semua pekerja yang telah bekerja di bawahnya dan menambah baik nilai murni terhadap diri mereka.
Seterusnya ialah kesan negatif gaji minimum. Yang pertama ialah kenaikan harga barang atau inflasi. Penetapan gaji minimum ini sememangnya dapat meningkatkan kuasa beli dan kadar belanjawan pekerja. Namun secara umumnya sudah sedia maklum bahawa sebarang pertambahan kos pengeluaran yang berlaku, maka harga pasaran bagi barangan itu juga akan terus meningkat. Hal ini secara tidak langsung akan menggalakkan inflasi. Yang kedua, lambatkan pekerja asing dari luar negara. Apabila skim gaji minimum ini dilaksanakan, majikan tidak mampu untuk menanggung kos buruh tempatan yang semakin tinggi. Jadi, terdapat ramai majikan yang sanggup mengambil dan mempergunakan khidmat pekerja asing yang meletakkan kos buruh yang rendah bagi membolehkan majikan tidak mengeluarkan lebih banyak modal untuk melakukan perniagaan tersebut berbanding pekerja tempatan yang perlu meletakkan kos yang tinggi sehingga membebankan majikan. Yang ketiga, memberi kesan terhadap perusahaan kecil dan sederhana iaitu PMKS. Usahawan perusahaan mikro kecil dan sederhana ini merupakan mereka yang berpendapatan bawah RM300,000 setahun. Selain itu juga, mereka turut terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 sejak melanda negara selain bencana banjir baru-baru ini. Hal ini membuktikan terdapat syarikat yang masih meragui keadilan dan kesukaran untuk melaksanakan skim gaji minimum ini kerana terdapat pelbagai perkara yang perlu diselesaikan terutama dari segi perancangan kewangan dan operasi perniagaan syarikat itu sendiri. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, gaji minimum merupakan usaha murni kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah bagi menepani cabaran kos sara hidup yang kian meningkat. Sekaligus, ia juga membantu Malaysia mencapai hasrat negara berpendapatan tinggi menjelang 2030. Gaji minimum juga dapat mengekang majikan daripada menindas pekerja dengan kadar upah yang tidak masuk akal yang tidak setimpal dengan pekerjaan. Gaji minimum juga dapat mengurangkan jurang perbezaan bagi pekerja profesional dan pekerja bawahan. Dan yang terakhir, gaji minimum dilaksanakan untuk mengelakkan berlakunya mobiliti pekerja dari suatu kawasan ke kawasan yang lain. Sekian, terima kasih.